kad lah, pinjam pergi bank lah, ataupun cagar rumah, cagar kereta, pergi jumpa along dan sebagainya. Mungkin anak-anak tak peduli tentang ni, bagaimana anak mendapat ayah mendapat wang, tapi kemungkinan apa yang berlaku sekiranya keadaan berterusan dengan keadaan begini, tak mustahil akhirnya along datang, mengambil tindakan-tindakan yang boleh menghancurkan keluarga, ataupun bank merampas rumah atau kereta yang dicagarkan, tanah yang dicagarkan. Akhirnya anak juga yang akan kecewa satu masa nanti. Mereka terpaksa pindah rumah, terpaksa lari daripada kehidupan yang mereka ada, ataupun yang sepatutnya rumah yang patut diwarisi oleh anak-anak tersebut akan hilang begitu saja. Jadi sebab itulah dalam keadaan sekarang ni, kalau kita lihat seorang pemimpin negara, misalnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, orang akan katakan kalau nak popular, Pak Lah boleh mengira lah berapa tahun misalnya nak jadi Perdana Menteri, 5 tahun, 10 tahun, dan dia tidak akan berbuat apa-apa, terus mengekalkan dengan harga yang lama supaya rakyat merasakan segala-galanya murah di sini, dengan menggunakan kaedah berbelanjaan defisit yang tinggi. Defisit artinya berhutang. Kerajaan boleh berhutang, dan insya-Allah sekarang ni kalau nak berhutang, saya kira dengan kredit rating yang dinikmati oleh kerajaan sekarang ni, dia boleh berhutang pada mana-mana bank dalam negeri ataupun luar negeri. Tetapi kena ingat, kita berhutang, kita kena bayar. Mungkin sekarang ni dengan pendapatan yang boleh diperolehi daripada cukai dan sebagainya, kita boleh bayar, tetapi tak boleh bayar sepenuhnya, kerana kita tidak tahu harga minyak akan naik lagi, subsidi kena bertambah lagi. Mungkin kita bayar sikit, macam orang pakai kredit kad lah, dia pakai minimum payment, bayaran minima, boleh guna lagi di atas ruang yang ada itu, tapi lama kelamaan kredit kad kata dah tak boleh dah, sudah limit, sudah haknya, dan mungkin satu ketika lagi kredit kad dia tak boleh bayar yang minimum tersebut dan tak boleh menggunakan lagi kredit tersebut. Bank akan datang kepada negara. Ini pernah berlaku di banyak negara-negara lain, negara Afrika ataupun India, sehingga tahun 1990-an. Yang sebelum ini India menggunakan kaedah menggunakan sistem negara berasaskan pada sosialisme, yang ceritakan rakyat jangan bimbang, rakyat akan dapat apa yang dikendaki, dengan memberikan subsidi yang tinggi, menggunakan dasar perlindungan pada industri-industri tempatan, menggunakan cukai yang tinggi pada yang luar, menjadikan barang lebih mahal, barang luar lebih mahal untuk melindungi yang tempatan. Kemudiannya subsidi yang tinggi, akhirnya ianya menyebabkan ekonomi negara tersebut tidak efisien, semata-mata kerajaannya ingin menjadi popular pada satu ketika. Akibatnya saya ingat pada zaman dalam tahun 90-an, waktu itu Perdana Menteri yang ada sekarang, Manmohan Singh, menjadi Menteri Keuangan. Dia isytiharkan, beritahu pada Perdana Menterinya, dia kata, "Sir, kita hanya tinggal 2 minggu lagi, wang yang kita ada untuk bayar kaki tangan kerajaan, minggu depan tak tahu, tahun depan tak tahu lagi, bulan depan tak tahu lagi." Ia boleh berlaku di sana dan boleh berlaku dalam negara kita. Mungkin Pak Lah pada waktu itu, mungkin 10 tahun lagi, dia kata waktu itu dia dah tak jadi Perdana Menteri. Akibat daripada apa yang dibuat hari ini, 10 tahun yang akan datang, dia boleh kata, "Wah, itu saya tak kisah pada waktu itu." Dan dia boleh banding sebagai bekas Perdana Menteri, dia boleh katakan, waktu saya jadi Perdana Menteri dulu, harga minyak murah, barang murah, apa murah, saya boleh bina apa yang rakyat buat, tetapi semuanya berdasarkan kepada hutang. Yang kena bayar itu bukan masalah dia, yang kena bayar Perdana Menteri yang akan datang.